Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sambung majlis ta'lim kita ini, ikhwan. Riyadhus Salihin jilid 2. Muka surat berapa, Pak Mik? 114. Iaitu bab tentang keutamaan beribadah pada malam qadar dan penjelasan tentang perkiraan datangnya malam qadar. Ini rasanya bab yang kita mudah faham. Yang pertama, Imam Nawawi nak menceritakan kepada kita tentang fadilat beribadat di dalam bulan Ramadan, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Artinya daripada bab ini kita akan faham malam Lailatul Qadar itu diakui ada fadilat, diakui. Maka kerana diakui fadilat itu oleh syarak, maka kita mesti mengakui fadilat itu wujud. Dan fadilat-fadilat ini, ikhwan, kita kena bahagi. Ada fadilat-fadilat yang agama tidak mengiktiraf dia sebagai satu fadilat. Maksud agama itu ialah di sisi Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengiktiraf pun, tetapi dia terkenal dengan satu fadilat daripada mulut ke mulut. Dia terkenal. Sebagai contoh, agama tidak pernah memberi pengiktirafan fadilat, tapi dia terkenal mulut ke mulut. Masalan, fadilat yang begitu masyhur, fadilat Isra' Uqa'. Agama tak pernah mengesahkan Quran ke Sunnah ke ada kelebihan, tapi orang punya hisap lah, Masya Allah. Dulu paik tongkat menatang apa? Ni tongkat ada tanduk. Paik. Lepas tu main macam-macam BD lah. India makan BD. BD kecil-kecil aja ada. Balut-balut lagu tu pendek-pendek aja hisap. Dan main rokok. Tidak ada fadilat pun. Tapi orang hisap lah, Masya Allah. Macam ada fadilat. Lebih ikhwatul iman dalam agama ini, dalam hal ibadah ini, kita bertekun dalam Ramadan pada Lailatul Qadri, diiktiraf itu ada fadilat yang besar. Dan Nawawi nak menceritakan kepada kita, ikhwan, macam mana kita nak mengira Lailatul Qadar. Macam mana kita nak kira Lailatul Qadar. Nanti ada kitab-kitab yang menyebut kepada kita macam mana nak cari Al-Qadar. Kalau Ramadan jatuh hari Ahad, Al-Qadar jatuh hari apa? Kalau Ramadan jatuh hari Isnin, Al-Qadar jatuh hari apa? Itu perkiraan. Itu perkiraan yang ada. Tak silap saya ada dalam bab-bab awal. Macam dalam Taqlul Badrain pun ada. Bagaimana nak mengira. Tapi kita akan baca di dalam hadis Riyadhus Salihin ini. Ikhwan, saya jelaskan sedikit apa yang pernah kita jelaskan dahulu. Riyadhus Salihin ini dia wujud. Salah satu kewujudan dia, An-Nawawi tidak mau berbincang fiqh di sini. Fiqh Nawawi dia ada dalam Majmu'. Fiqh Nawawi dia ada di dalam Syarah Muslim. Dia memberi Syarah Muslim. Di situ An-Nawawi menghuraikan fiqh. Riyadhus Salihin, hadis-hadis yang dihimpun di sini juga hadis fiqh. Tapi hala tuju dia, hadaf dia bukan fiqh. Hadaf dia apa dia? Tazkiyatun nufus. Membersihkan jiwa. Menjadikan orang yang fiqh itu berakhlak. Ataupun dalam bahasanya orang pakai hari ini tasawuf lah. Di Gunung Semanggoy kita dah mengaji ni lah, Pak Long. Tetapi fiqh di sini, ikhwan, fiqh kepada tazkiyatun nufus di sini semuanya berlapik kepada hadis Rasulullah. Dia berbeza dengan ghulat yang berlaku kepada sebahagian jamaah yang nak membersihkan jiwa sampai tak peduli kedudukan riwayat. Di sini sangat sesuai. Tazkiyatun nufus. Kenapa kita sebut tazkiyatun nufus? Kerana Quran menyebut tazkiyatun nufus. Tazkiyah. Wa yuzakkihim. Ali Imran, Baqarah dan surah Jumaat menyebut benda yang sama. Rasul itu dihantar, salah satunya ialah wa yuzakkihim. Ataupun dalam ayat lain wa yuzakkikum.
membersihkan jiwa mereka. Pasal itu kata Abu Hasan, apa nama dia? Abu Hasan Ali An-Nadwi, dia menyatakan alangkah bagusnya kalau orang-orang sufi boleh mengubah tasawuf kepada tazkiyatun nufus, kerana Quran memberi nama tazkiyatun nufus. Hadis memanggil ihsan dengan nama ihsan, kita panggil ihsan dengan nama ihsan. Apa itu ihsan? Kau sembah Allah seperti kau melihat Allah. Betul? Kalau kau tak mampu melihat Allah, ketahuilah Allah melihat engkau. Beribadat dengan tekun, merasakan pengawasan Allah. Ini makam apa, ikhwan? Makam ihsan. Bukan makam rabi', makam khamis. Tak. Bukan makam lain. Makam ini makam apa? Ihsan. Kenapa kita kekalkan bahasa ihsan? Kerana yang panggil ihsan adalah Rasulullah. Dalam riwayat, Nabi katakan, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi memanggil ilmu ini dengan akhlak. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Insan ini, Rasulullah ini, ayat liang dia kalau kena umat syafaat. Jangan lupa, ini Rasulullah ini. Ayat liang dia kalau kena kita ketika dia hidup, syafaat. Rasulullah dah wafat, tak ada lah ayat liang. Rasulullah dah wafat. Tapi kita akan jumpa riwayat bagaimana bersusah payahnya dalam tafsir Ibn Kathir, matinya Abdullah bin Ubay bin Salul ni, Nabi ambil ayat liang dia, letak di kulit Abdullah bin Ubay supaya tak terkena nar. Artinya lidah dia itu syafa'ah. Orang yang lidah dia ini syafa'ah menyatakan dia dibangkitkan untuk membetulkan akhlak. Dia menyebut akhlak. Dan Quran dalam suratul Qalam menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kha dibaca dengan dhammah, khuluq. Kalau dibaca dengan khalq bermakna fizik, dibaca dengan khuluq bermakna perangai. Dan sesungguhnya sebelum kau Muhammad, kau nak repair orang, akhlak kau sudah elok, azim. Jadi kita kekal lah bahasa-bahasa itu. Baginda sebut zuhud, kita kekal kalau zuhud. Baginda sebut wara', kita sebutlah wara'. Hadis menyebut qana'ah, kita sebutlah qana'ah. Hadis tak sebut apa? Kasyaf. Kita beribadat sampai jadi kasyaf. Hadis tak sebut, kita tak sebutlah. Takkan itu jadi satu kesalahan kena charge 324 mandatory kerja berat? Tidaklah begitu, ikhwan. Itulah tanda kita sayang Rasulullah. Baginda guna kalimah ghulu, iyyakum wal ghulu fid din. Baginda menyebut kalimah ghulu, iyyakum wal ghulu fid din. Nabi kata ghulu, hati-hati jangan melampau dalam agama. Ghulu bahasa yang keluar daripada mulut Nabi. Kita pun menyebut ghulu. Jangan ghulu dalam agama. Dan bila Rasulullah sebut, Quran turun menegur ahlu kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kamu ghulu dalam agama kamu. Pasal itu daripada kalimah ghulu tu tersebutlah kalimah ghulat. Ghulu samalah makna dia melampau. Maka batasan kita tahu dia tu melampau tak melampau adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu ingatlah ayat 63 daripada surah An-Nur. Kita ada tafsir Ibnu Katsir. Ayat 63 daripada surah An-Nur. Kita ada Ibnu Katsir. Apa Ibnu Katsir sebut dalam ayat 63 surah An-Nur? Satu berita penting. Satu benda penting kita angkat. Kata Imam Ibnu Katsir berdasarkan ayat ini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berdasarkan ayat ini Allah kata hati-hati orang-orang yang suka bertentangan dengan Rasulullah, dengan perintah Rasulullah. Nanti Allah turunkan dalam hidup mereka fitnah ataupun Allah sediakan adab yang pedih untuk mereka. Apa kata Ibnu Katsir? Inilah ayat yang menjadi wazan. Wazan apa? Kita panggil apa? Neraca pertimbangan. Apa maksud dia? Menjadi pertimbangan bagaimana Allah menerima amal dan bagaimana Allah menolak amal.
Siapa-siapa yang katanya sama dengan kata Nabi, perbuatannya sama dengan perbuatan Nabi, kata Ibnu Katsir, qubila, diterima. Siapa-siapa yang katanya tak sama dengan Nabi, perbuatannya tak sama dengan Nabi, kata dia, fahuwa mardud, ditolak. Kerana Allah menjadikan Rasulnya, perkataannya, perbuatannya, amalannya, semuanya menjadi wazan kepada umat. Kalau umat sama dengan Rasul, Allah terima. Umat bertentangan dengan Rasul, Allah tidak terima. Oh, itu kena di apa? Dihati-hatikan. Baginda sebut ihsan, saya sebut ihsan. Saya sebut ihsan. Baginda sebut akhlak, saya sebut akhlak. Tiba-tiba setelah 1400 tahun, 1436 tahun, tiba-tiba ada suatu jenayah. Kalau Nabi sebut ihsan, kita sebut ihsan, salah. Habis saya nak sebut apa? Sebut lain. Saya tidak boleh buat begitu. Agama bukan hak saya, ikhwan. Kalau orang lain berkeyakinan begitu, kita katakan, silalah, awak buatlah. Nabi kata ihsan. Beribadat, kata Imam Nawawi, beribadat kepada Allah, kita rasa Allah perhati kita. Sehinggakan ikhlas kita, khusyuk kita, ketekunan kita itu, tidak kita berikan padanya lain, melainkan pada Allah. Itulah ihsan. Merasakan Allah melihat kita. Bagaimana kita buat, bagaimana seekor kambing, dia tahu kata ra'i, dia punya pengembala tu duk perhati dia. Dia salah, pengala betulkan dia. Selama itulah kambing tu akan betul. Merasa pengawasan. Bila binatang tu tahu tak ada orang jaga dia, dia mula melewang tak tentu hala. Kita melihat Allah. Bagaimana kita menjaga diri kita? Kita jaga diri kita, kita melihat Allah. Kita tahu. Hal itu kita tahu. Tapi pandangan kita tak boleh pergi kepada Allah. Pasal Allah bukan makhluk yang dapat dilihat. Dia Khalik. Maka jiwa kita merasa diperhatikan oleh Allah, sehinggakan hati kita seperti kita melihat Allah. Tak curi tulang dalam ibadat. Buat ibadat seperti mana dia diamanahkan. Kata Nawawi, itulah ihsan. Itulah ihsan. Maka kita panggillah buat ibadat, adakan ihsan dalam ibadat kita. Sembah Allah, bagi ada ihsan dalam ibadat kita. Bahasa itu bukan bahasa modify, bukan cedok daripada siapa-siapa, diambil daripada lisan insan yang paling mulia di sisi Tuhannya. Adakah itu satu jenayah? Tidak. Itu bukan jenayah. Khusyuk disebut oleh Nabi. Wara', Nabi pakai bahasa itu. Akhlak, Nabi pakai bahasa itu. Tanda cinta kita pada Nabi, kita pakailah bahasa itu. Ingat Ibn Qayyim menyebut dalam apa dia? Madarijus Salikin. Selalu saya akan ulang tanpa jemu. Tanpa jemu kita ulang. Apa dia, ikhwan? Kalaulah dalam dunia dengan mengaku cinta Nabi, maka diterima cinta itu, nescaya akan berlaku suatu tungging langgang. Antum tahu tak antum? Syurga ni besar mana dan mahal mana syurga? Tuhan nak bagi. Tuhan nak bagi syurga ni, jangan main-main. Syurga. Lagi satu, lagi besar. Apa dia? Redha dia. Redha dia. Redha. Besar mana redha Tuhan? Siapa yang layak dapat redha Tuhan? Jangan main-main. Jangan main-main. Kata Ibn Qayyim, kalaulah dengan mendakwa, klaim. Betul-betul? Klaim. Mengaku cinta Nabi, dianggap cinta. Mengaku cinta Nabi, kemudian siapa saya sayang Nabi, saya sayang Nabi. Dengan mengaku macam tu, dianggap orang itu cinta Nabi. Antum jangan main-main. Berapa banyak orang fasik telah mengaku sayang pada Nabi. Orang ni, ini Abu Talib lebih dahulu mengaku sayang Nabi. Ikhwan, syurganya Allah nak tawar bukan kecil, ikhwan. Sehingga orang nak masuk syurga ni, dia tak boleh pijak syurga kalau saki baki dosa ada pada diri dia. Dia kena retuk, dia kena buang daripada diri dia dosa-dosa itu, baru dia layak jejak syurga. Bagaimana Allah nak retuk dosa kita? Allah kata, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kau ikut Muhammad, aku buang semua dosa kamu, baru layak jejak syurga. Kalau hanya mengaku sayang Nabi, layak masuk syurga. Seluruh penduduk bumi ini ada di kalangan kafirin mengaku kebaikan Rasulullah.
syurga Tuhan tak akan bagi begitu saja, ikhwan, kerana nilai syurga itu sangat besar dan tinggi. Kata Imam Ibn Qayyim, Allah bagi syurga kepada siapa? Orang yang sayang Nabi. Maka Allah minta membuktikan sayang kepada Nabi dengan ayat-ayat yang begitu besar ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Orang tak semayang di sana, saya sayang Nabi. Nanti sampai di hari akhirat, awak macam mana? Saya sayang Nabi. Habis dosa tak semayang, masuk syurga. Syurga bukan serendah itu, ikhwan. Redha Allah bukan serendah itu, ikhwan. Kalulah rendah syurga dan redha Allah itu, Abu Talib orang pertama layak dapat. Dia sayang pada Nabi. Ayat mata Nabi turun. Tak tahan dada dia melihat ayat mata Nabi turun. Kata dia, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, keluarlah kamu daripada rumah aku, sampaikanlah ajaran Tuhanmu. Aku benteng kamu daripada mereka yang nak sakiti kau. Tapi apa jadi? Nabi menangis terisak-isak hari dia mati. Sepatutnya Abu Talib lebih layak dapat syurga. Tapi mengaku sayang Nabi, belum boleh buka pintu syurga. Telah turun ayat mencabar iman manusia. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum. Kita orang akhir zaman tak pernah tengok Nabi, tapi kita cuba berjalan yang Nabi sebut dalam riwayat yang sahih. Kita nak sahihkan kepada umat. Kita nak bagi lidah kita sekata dengan Nabi, amal kita sekata dengan Nabi, tiba-tiba dianggap jenayah pada abad ini. Jangan begitu, ikhwan. Enough is enough. Cukuplah. Jalan cara kita, ikhwan. Jalan cara kita, ikhwan. Berjalan dengan cara kita, itu bukan cara kita bikin. Tidak. Cara Rasulullah. Ini di antara hadis kita nak baca pada malam ni dalam Riyadhus Salihin ini, ikhwatul iman, tentang bagaimana kelebihan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Nawawi membawa, kata dia, qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini di antara ayat-ayat saya ingat lagi masa duk mengaji tajwid, ayat-ayat yang susah kan. Pak Long ada ni semua ni nak kena qadr kan, ra di belakang tu kan, nak kalau Lailatul Qadr ra hilang, Lailatul Qadr. Mereka kawan cengeng Lailatul Qadar terus dia beritahu. Kau tajwid golek kepala jahanam, dia kata. Tapi tidaklah seberat itu, tidaklah seberat. Wal as, kalau wal as ain di belakangnya huruf ra, dia kena ra tu kena getak sikit, wal asr. Oh payah, ha? 2 kali dia main kelas tajwid, 3 tahun dia tak main. Pasal teknik Pak Long ajar Quran itu betul. Kami mengaji dengan Pak Long, saya mengaji dengan Pak Long, alif di atas kak mati askar. Tak nak gelak, pecah perut pergi hospital, jahit pula, pecah pula. Gelak. Alif di atas kak mati askar. Mujak dia tak kata tentera. Ingat tak? Abang kita, Abang Ramli kita. Kacau tu. Ini ikhwan, qala Allah Ta'ala, kata Nawawi, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Malam Qadar. Tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraannya sampai terbit fajar. Ini yang pertama, ikhwan. Nawawi ambil ayat ini menyokong ayat di atas, iaitu fadilat beribadat pada malam Qadar. Yang pertama, ikhwan, dalam ayat ini Allah katakan kepada kita bahawa kami menurunkannya pada malam Al-Qadar, iaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadr. Dan nanti kita akan jumpa hadis-hadis ini. Nawawi akan cerita pada kita apa malam Lailatul Qadar itu berada pada bulan Ramadan, dia duduk di mana.
Malam Lailatul Qadar itu malam diturunkan Al-Quran. Al-Quran katakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Itu Quran diturunkan pada bulan Ramadan untuk menjadi hidayah dan furqan dan bayinat kepada insan, kepada manusia. Apa dia hidayah? Petunjuk dalam hidup. Apa dia al-bayinat? Penjelasan yang sangat, kita kata, yang sangat akal manusia bersetuju dengan penjelasan itu. Al-bayinat, bukti-bukti, kenyataan-kenyataan dia sangat bayinat, terang, nyata, tak boleh tolak. Pasal itu dia menjadi hidayah dan furqan. Apa itu furqan? Quran menunjuk manusia kepada suatu perbezaan hidup. Sebelum Quran kita faham, dengan Quran kita faham, furqan. Dia mesti ada beza. Dia tak ada, ikhwan, zaman kita jahanam dengan zaman kita belajar ilmu. Dia kata, aku nampak dua-dua gelap serba tu. Tak ada, pasal dia furqan. Pasal itu dia furqan. Kita belajar Quran, kita belajar sunnah, tiba-tiba sunnah tak boleh tos hidup kita. Dia tak jadi light. Ada hotel baru kan, The Light. Light ya? Besar dia bro. Kita jalan ke highway tu nampak light. Itu macamnya cahaya keluar mai. Jadi siapa yang belum rumah boleh duduk situ, light, cahaya. Ya, kalau Quran dia tak boleh menerang hidup kita, peronggoh baran, tak boleh fikir. Lepas tu duk mengaji agama, faham Quran, duk peronggoh baran macam tu juga. Tidak ada furqan. Kata Imam Al-Auza'i, mesti ada tak kena niat kamu belajar Quran, mungkin tak ada. Kamu mungkin tak ada niat. Pasal wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah bagi apa yang kita niat. Allah bagi apa yang kita niat. Ini satu. Jadi, ikhwan, Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Quran diturunkan dalam bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Ini satu benda yang jangan habaq ke orang lah nah. Jangan habaq ke orang, ni rahsia kita. Nanti malam Lailatul Qadar itu dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan hadis-hadis menyebut Lailatul Qadar itu ada pada 10 yang akhir. Dan kita akan tengok dari 10 yang akhir itu 7 yang akhir. Hadis kita akan jumpa sekali lagi hadis ini. Maka bagaimana pula Quran kita sambut pada 17 Ramadan? Adakah 17 Ramadan itu 10 yang akhir? Jangan jawab nah, jangan duk jawab. Jangan duk jawab ni semua ni terkena roti canai lagi. Cuma saja berfikir. Pasal Quran kata, Allah yang kata Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Quran juga kata Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Pernahkah kita jumpa riwayat malam Al-Qadar itu 17 Ramadan? 17 Ramadan itu minggu awal. Lailatul Qadar semua kita sepakat berada pada 10 yang akhir. Dari 10 yang akhir itu 7 yang akhir. Jadi mesti ada suatu penjelasan. Kata Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, Quran diturunkan pada 24 Ramadan, malam 25, malam Al-Qadar. Okey. Jadi ada juga ulama memberi penjelasan. Sebenarnya Quran diturunkan daripada Baitul Izzah ke langit dunia. Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah 24 Ramadan. Daripada Baitul Izzah turun sikit-sikit dekat Nabi bermula 17 Ramadan. Tetapi riwayat itu belum dapat dikemaskinikan. Tu saya duk cari bahasanya elok-elok ni. Takut kena balun. Takut kena balun. Duk bahasa tadi duk semak kamus Dewan Bahasa Pustaka ni kan. Duk cari bahasa elok-elok. Bahasa nak bagi orang fikir. Tetapi berdasarkan ayat Quran, Quran diturunkan pada bulan Ramadan, iaitu pada malam Lailatul Qadri. Malam itu malam yang cukup gilang gemilang. Sebab yang turun ni apa dia? Al-Bayinan, Al-Huda wal-Bayinan, Al-Furqan. Yang turun ini, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kalau Quran tak turunkan, sebelum Quran diturunkan, hidup kamu telah celaka, hampir kepada mulut neraka.
fa anqazakum minha. Quran turun dia selamatkan kamu daripada celaka. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah, ini satu nikmat yang Allah beri pada kamu, iaitu nuzul Al-Quran. Dinuzulkan Al-Quran daripada atas. Wahyu turun daripada atas ke bawah. Wahyu turun daripada atas ke bawah. Wahyu tidak datang daripada arah tak tentu hala. Tidak. Wahyu tak datang daripada kanan kiri sehingga Nabi boleh ke mana-mana, di mana saja. Tidak. Wahyu turun daripada atas ke bawah. Kenapa wahyu turun daripada atas ke bawah? Kerana si pembawa wahyu daripada atas ke bawah. Kenapa si pembawa wahyu daripada atas ke bawah? Kerana yang mencipta wahyu daripada atas ke bawah. Ini di antara dalil akal yang kuat pada menyatakan Allah bersemayam di atas arasy. Kalau Allah tu ada di mana-mana, maka wahyu tidak perlu turun daripada atas ke bawah. Yang turun ini Quran, apa dia? Kalam Allah. Maka daripada atas, ini i'tiqad kita lah. Orang nak kata salah, itu hak orang. Agama hidup bukan di atas perasaan dan fikiran. Agama hidup di atas dalam doa apa tadi? Evident. Bukti, dalil. Evident, betul? Kena tanya school of thought. Ni ada school of thought. Agama ni apa tadi? Evident. Agama bukan saya rasa. Tidak. Rasa ada di lidah. Bukan agama. Agama bukan pandangan syekh. Pasal tu pandangan syekh boleh daif, boleh lemah. Agama bukti, dalil. Mana dia? Hatu burhanakum. Mana dia burhan kamu? In kuntum sadiqin. Pasal tu agama Islam akar dia itu kuat. Orang tak boleh buat lebih kurang kat dia. Pasal apa? Dia hidup di atas policy. Baik. Lepas tu dalam ayat ni pula ikhwan, Allah cerita, Allah tanya kita, tengok satu tanya untuk menunjukkan bodoh kita. Allah kata, "Wa ma adraka ma lailatul qadr." Kalau aku tak cerita tentang malam ni, apa yang kamu tahu? Allahu akbar. Betapa insan kena tawaduk depan Tuhan dia. "Wa ma adraka ma lailatul qadr." Kalau aku tak cerita, apa yang kamu tahu? Bagaimana ikhwan kita nak bercerita lebih tentang Al-Qadar? Sedangkan Allah cabar kita. Kalau aku tak cerita, macam mana? Dan kalau polisi dia, Allah cerita macam mana? Daripada Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi. Bagaimana benda yang tak boleh kamu buktikan, proof dia kuat daripada Nabi, tiba-tiba kamu dah bercerita. Kamu dah bercerita. Kawan saya bagi tahu kata ada makam Nabi di atas Bukit Bendera. Tak tahu lah Nabi Yaqub ke Zulkifli ke, saya tak tahu. Oh, ada. Tak apalah, ada. Tapi bukti, Nabi mana pernah sampai ke Malaysia? Buktilah. Ini Nabi Syuaib dia ada kubur ada di Jordan. Tiba-tiba kita dakwa di Bukit Mentajam ada kubur Nabi Syuaib. Mengamuklah orang Jordan. Berapa Nabi Syuaib duduk dalam dunia ni? Boleh dakwa? Boleh. Boleh tuduh? Boleh. Antum nak tuduh orang berzina? Boleh. Nak tuduh orang buat liwat? Boleh. Tapi agama ada polisi. 4 saksi buat main. Bukan tak boleh angkat kes. Boleh angkat kes. Apa tadi? Evident. Buat main. Kalau kita kata sampai tak boleh tuduh, tak bolehlah. Orang buat jahat macam mana? Orang kena naya macam mana? Boleh tuduh. Boleh angkat kes ke mahkamah. Evident. Sangat penting. Mana dia? Saya bertuah kalau ada satu Nabi turun mai ke Malaysia. Seronok kita ni. Evident mana? Kisah pasal Nabi, mana kita tahu? Hanya Rasulullah saja tahu. Maka bawa satu ayat Quran ataupun hadis yang sahih untuk kita membuktikan. Nabi pernah sebut mana-mana Nabi Daud kah? Nabi pernah kata sesungguhnya Daud pernah datang ke bumi Malaysia. Okey, bila ada evidence, maka pengakuan itu akan diangkat. Kalau tidak, kita belajar daripada ayat ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalau aku tak cerita tentang malam ni, hampa tahu apa? Pasal tu kena hati-hati. Cerita Israeliat diterima 1, ditolak total
Satu, disengapkan. Nabi kata, aku takut yang benar itu mereka cerita, kamu tolak. Aku takut yang tak benar mereka cerita, kamu terima. Maka ulama tafsir mengambil pandangan mendiamkan diri kepada Israiliyat lebih baik. Sebab tak ada unsur tolak dan tak ada unsur terima. Pasal itu ulama tafsir kadang-kadang bercerita tentang Nabi Adam. Mereka sebut, apa yang Quran sebut, Nabi Adam ada 2 anak, seorang membunuh yang seorang. Israiliyat menyatakan Qabil dengan Habil. Ulama tafsir mendiamkan diri. Mungkin nama betul pasal kisah ni melalui Taurat dulu, baru datang kepada Quran. Mungkin tak betul, mungkin tak ada dalam Taurat, depa tambah. Jadi takut kalau yang depa cakap itu betul, kamu tolak. Yang depa cakap tak betul, kamu terima. Maka lebih baik Israiliyat ni kamu diam. Sabitlah dia dengan cerita-cerita yang sahih. Sahih baru jadi kita punya cerita. Begitu ikhwatul iman. Lepas tu Allah mula ceritalah kelebihan Al-Qadar. Allah kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Patut ikhwan, malam itu Quran turun, dia lebih baik pada 1000 bulan. Bukan saja Quran turun, ini malaikat semua turun, ruh Jibril pun turun, biizni rabbihim. Semuanya berlaku dengan izin Tuhan mereka. Semuanya berlaku dengan izin Tuhan mereka. Min kulli amr. Semua daripada mereka ini, tiap-tiap mereka membawa urusan masing-masing. Salamun. Malam itu penuh dengan selamat. Hiya hatta matla'il fajr. Sampailah matahari naik. Selamat malam tu. Ini satu ayat Quran menceritakan wujud fadilat pada malam Lailatul Qadr. Nawawi bawa lagi satu ayat. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Daripada surah Ad-Dukhan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang penuh dengan barakah. Ini Allah isytiharkan ikhwan, malam Lailatul Qadar itu penuh dengan berkat. Ya, katalah malam itu berkat. Pasal Quran sebut. Bila kita tengok orang minum air Zam-Zam, kita kata air yang berkat. Jangan panggil air jambi, air berkat. Zam-Zam, air yang berkat. Yang Quran sebut, hadis yang sahih membantu, hadis Imam Muslim. Nabi kata pada Abi Zar, sesungguhnya air yang kamu minum itu air yang sangat berkat. Ditambah dalam riwayat-riwayat lain lagi, dia boleh menghilangkan racun dan boleh menyembuhkan penyakit. Maka Nabi sebut Zam-Zam diminum di atas niat kita. Masya Allah. Kita sebut benda itu kerana terdapat riwayat-riwayat yang sahih. Riwayat-riwayat yang sahih sebut lagu tu, kita sebut begitu. Malam Al-Qadar, malam penuh dengan berkat. Salah satunya ikhwan, inna kunna munzirin. Kami yang bagi ingat pada kamu. Apa yang jadi pada malam Al-Qadar dengan malaikat yang begitu banyak turun? Kata dia, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah membahagikan urusan hamba-hamba dia dengan penuh bijaksana. Maka dari sini ayat Ad-Dukhan ini kita dapat tahu apa sebenarnya malam Al-Qadar. Pertama, dia asal usul cerita dia kepada penurunan Al-Quran. Satu. Yang kedua, pada malam Al-Qadar yang kita duk tunggu tiap-tiap Ramadan ini, Allah turun malaikat sampai hari ini. Untuk apa? Untuk menulis kehidupan kita dalam tempoh 1 tahun. Pasal itu Nabi suruh kita berdoa kepada Allah pada malam Al-Qadar. Nabi kata taharrau. Nabi kata bersungguh-sungguhlah kamu. Giatlah kamu cari malam ni. Pohon kepada Allah kalau Allah tulis itu yang baik dalam hidup kamu. Pasal itu malam tu Nabi pilih untuk i'tikaf dalam masjid. Artinya Lailatul Qadar itu disambut dengan ibadah, dengan i'tiqad, dengan suatu mujahadah yang kuat. Itu pengisian kepada Al-Qadar. Sebelah siangnya, insan mencari jalan untuk melipat gandakan ibadahnya, sedekahnya, tilawatul Qurannya, supaya dia berdoa di sebelah malam. Makbul. Makbul. Tulisan itu. Kerana Quran yang berbicara demikian, kita kata, inilah dia malam Al-Qadar. Masya Allah ikhwan. Yang sampai tempat kita pula, ini pun jangan habaq ke orang lah. Yang sampai kepada kita pula,
yang ditulis dan ditukar buku bukan Al-Qadar tapi nisfu Sya'ban. Macam mana ini? Wah, letih ya. Ini tukar buku tak tukar buku ni, kita duk baca Quran ini pada malam Al-Qadar, bukan nisfu Sya'ban. Tu suara cakap seluruh, tak bagi orang dengar. Ini Al-Qadar, bukan nisfu Sya'ban. Al-Qadar dia suruh pasang lampu. Inilah ikhwan, inilah dia ikhwan. Benda-benda yang mesti difikirkan. Saya baca satu buku ikhwan, nama buku ini Durratun Nasihin. Buku ni ikhwan saya baca masa tu umur saya lebih kurang, ini buku Arab yang paling awal. Mula-mula saya jumpa buku Arab, buku ni mengaji dekat Ustaz Bakar Syarif, Imam Masjid Negeri, orang Bagan Tiang. Meninggal dah dia. Allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Guru saya mula dia. Pada umur 11 tahun saya mengaji dengan dia sampai 23 tahun. Mengaji dengan dia. Mengaji kitab kuning semua. Mengaji. Di Julutong. Masa tu duduk Julutong. Ada satu rumah nama Pak Umar. Duduk bagi mandi mayat. Kami duduk mengaji rumah Pak Umar ni lah. Ustaz Bakar nanti mai. Kadang-kadang tinggal saya seorang. Dia mengajar juga. Ini kitab mula dia mengajar. Kitab Durratun Nasihin. Tapi kitab yang dia bagi kat saya tu terbakar habis dah. Rumah-rumah terbakar. Masa tu, dalam kitab ni ikhwan, saya baca sikit, tapi inilah saya baca sikit lah. Tapi jangan habaq. Benda ni kalau baca luah mati pak, telan mati mak, nak kulum tak lepas. Jadi antum tengok dalam kitab ni ikhwan, dalam kitab ini dari segi apa kita kata, dari segi apalah, kronologi kitab. Ini kitab yang tak dapat dicari makhtutat asal dia sampai hari ini. Apa dia? Makhtutat apa, skrip apa? Tulisan manuskrip tu tak dapat dikenal pasti sampai hari ini. Pasal itu tak ada orang berani tahqiq buku ni. Sebab dia pun semua buku-buku, bila ulama nak tahqiq, ulama akan cari makhtutat. Maksud dia yang tulisan asal tu. Bila depa jumpa, depa akan kritik yang tu lah. Maksud dia susun balik bab-bab dia, hadis-hadis dia. Ini di antara buku yang pernah ada orang buat tahqiq, tapi tahqiq dia, pentahqiqan itu tak dapat dikenal pasti. Sebab nak yang asal baru boleh kritik. Kritik tu maksudnya nak bagi olahan-olahan. Bukan kritik maki dia tak. Itu bukan kritik, itu nama dia maki. Kritik maksud dia. Dalam buku ini ikhwan, dia buka satu bab Majlisus Sadis wa Khamsun wal Khamsun fi Fadilah Syahri Sya'ban Al-Mu'azzam. Ini majlis yang ke 56. Tajuk dia lah. Nak cerita tentang kelebihan nisfu Sya'ban. Dia buat main hadis-hadis pasal nisfu Sya'ban. Sehingga kan ada hadis di sini, kenapa nisfu Sya'ban diberi nama nisfu Sya'ban. Hadis tu ada. Nak abang lah ni. Dia duduk tanya pasal apa? Nak abang lah. Sabar Ustaz. Amboi, tak dandan. Dia nak tahu cepat. Nak abang lah ni. Baik. Maka di dalam hadis-hadis sini, di dalam kitab ini ikhwan, bila dia sebut hadis, dia tak akan sebut riwayat siapa. Dia akan sebut hadis itu diambil daripada kitab mana. Dia akan sebut rujukan kitab. Kedudukan hadis dia tidak sebut. Karena itu dikatakan makhtutat asal itu macam tak dapat dikenalkan. Tapi setelah dia himpun semua hadis ni bercampur. Ada di antaranya bila kita tengok, kita tahu ini hadis sahih ni. Ada. Dan ada hadis-hadis yang dia keluar padang. Hadis-hadis yang memang la asla lahu, yang tak ada usul asal. Di antaranya hadis yang tak ada usul asal, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atadruna lima sumiya Sya'ban. Hangpa tahu tak pasal apa Sya'ban dipanggil Sya'ban? Nah, sahabat kata Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi kata kerana sesungguhnya
Sya'ban dipanggil Sya'ban, fihi khairun kathir, di dalamnya kebaikan yang cukup banyak. Dia kata hadis ni pergi cari dalam kitab Rawdatul Ulama. Sedangkan kaedah penulisan hadis kena sebut imam lah, dan kena sebut kedudukan hadis. Artinya hadis-hadis yang ada di sini adalah hadis-hadis yang bercampur. Kebanyakannya tidak sahih, tapi ada yang sahih. Baik, itu tak penting. Yang saya nak sebutnya ialah ketika tuan kitab ini menceritakan tentang nisfu Sya'ban, dia menceritakan kepada kita bagaimana nisfu Sya'ban tu nak disambut. Itu yang seronok. Ini satu satu keadilan di dalam ilmu. Baik, saya katakan ikhwan, nisfu Sya'ban yang disambut dalam kebiasaan kita macam mana? Yang pernah saya lalui. Pertama, sembahyang maghrib habis 2 rakaat sunat nisfu Sya'ban. Lepas tu baca Yasin 3 kali. Yang pertama dengan niat panjang umur, sihat badan, macam-macam lah, ada 3 kali dan akan habis sebelum orang bang Isyak. Kemudian bermula tarikh itu kita percaya buku kita ditukar. Ini saya kata wallahi, ini ada dalam kita dulu begitulah. Baik, tuan kitab kita ini dia bercerita dengan 2 fasa. Fasa yang pertama, saya baca sikit pasal saya katakan tadi, fadilat nisfu Sya'ban sebenarnya itu ialah Lailatul Qadar, tapi telah dipindah fadilat daripada Al-Qadar, dia masuk kepada nisfu Sya'ban. Kita nak menerangkan kedudukannya balik, tak ada. Tukang buku ada pada malam Al-Qadar. Maka dalam buku ni dia kata apa dia? Dia kata riwayat daripada Atha' bin Yasar. Dia kata, ini bukan hadis, daripada Atha' bin Yasar. Atha' bin Yasar kata, ma min lailatin ba'dal qadri afdalu min lailah nisfu Sya'ban. Siapa kata? Atha' bin Yasar. Dia kata tidak ada satu malam setelah malam Lailatul Qadar yang ada fadilat, melainkan malam tu malam nisfu Sya'ban. Artinya perkataan ini datang daripada siapa? Daripada Atha' bin Yasar. Baik ikhwan, satu ulama cakap, iyalah ulama bercakap, boleh bercakap. Saya kata tadi boleh cakap, tapi evident. Kalau dia bercakap itu melibatkan akidah, dia kena bawa dalil-dalil dalam polisi akidah. Quran, hadis-hadis yang sahih. Imam mutawatir, imam ahad, tapi dia sahih. Dan ijma' para sahabah dalam hal akidah. Itu polisi akidah. Daif, tak boleh bawa. Ditolak di dalam akidah. Boleh tak satu orang kata, saya percaya lain daripada malam Jumaat, malam yang juga penting. Malam Jumaat ni baguslah kan, tapi saya juga merasakan lain daripada malam Jumaat, malam yang banyak kelebihan, malam pengantin. Baik, boleh tak orang declare lagu tu? Boleh. Tapi soal dia timbul, awak nak kaitkan dia dengan malam Jumaat dari segi apa? Kalau awak nak kait dari segi fadilatnya agama bagi, tak boleh lah. Tapi kalau awak nak kait dari segi meriah, macam mana meriahnya malam Jumaat, orang buat kenduri, baca Yasin, seronok, pergi masjid, orang ramai, macam itulah meriahnya malam pengantin. Mungkin sama. Jadi kalau dia maksud macam tu, kita tidak tolak sangat. Boleh terima, boleh tolak. Tapi kalau dia maksud, macam mana Allah bagi kelebihan pada malam Jumaat, macam itulah Allah bagi kelebihan pada malam pengantin, kita kata nanti sah. Mana dia hadis, mana dia wahyu. Kena masuk pada polisi akidah. Quran, hadis-hadis yang sahih dan ijma' para sahabat, mana dia. Takkan tak boleh reka ke? Tak boleh reka. Jenayah dalam akidah. Akidah tak boleh reka. Akidah daripada Allah kepada Nabi. Nabi tak reka akidah. Nabi menunggu daripada Allah. Allah kata baru Nabi kata. Kata Atha' bin Yasar, malam yang fadilat dia banyak lepas malam Qadar, malam nisfu Sya'ban. Kita boleh menerima kalau dia nisbahkan kepada kemeriahan Ramadan tu nak masuk. Macam mana meriahnya orang Arab tunggu 10 malam terakhir. Siang macam malam, malam macam siang.
Oh dahsyat. Mendengar lampu tanah Arab ni, oh dahsyat. Depa sambut betul-betul. Siang ni depa bersedekah. 10 malam terakhir kalau kita duduk dalam Masjid Madinah, ikhwan, kita bukan dapat makan kurma satu tangkai, satu pokok. Jenuh. Kita nak selit kan, kita suka selit. Kita boleh selit balik. Depa suka ikram. Depa suka bagi kemuliaan. Depa suka pas ke orang. Roti panjang-panjang meja ni dia bagi besar-besar lengan. Makan sehari 2 hari kenyang, dia bagi kat kita. Dia akan tunjuk dia punya dahsyat sedekah. Kalau itu dia maksudkan dengan kemuliaan, kita tak akan jumpa. Macam mana kita nak tengok orang Arab buat kebajikan dalam bulan Al-Qadar, malam Al-Qadar, melainkan ada sikit persamaan meriah tu pada malam nisfu Sya'ban. Pasal lagi 2 minggu dah nak masuk Ramadan. Persiapan mereka tu begitu dahsyat. Kalau perkataan ini nisbah ke situ, kita boleh bersetuju. Tapi kalau perkataan ini nisbah kepada fadilat yang agama janjikan, mesti ada satu pembuktian. Kata Atha' bin Yasar, dia kata, waqad warada fi fadliha ahadits akhar muta'addadah. Dia kata kalau kita lihat kepada hadis-hadis banyak menceritakan kelebihan nisfu Sya'ban. Tapi saya katakan tadi, banyak hadis-hadis itu hadis-hadis yang tidak sahih. Dia kata apa dia? Wa kana tabi'un min ahli Syam kal Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairuhum rahimahullahu ta'ala yu'azzibunaha wa yajtahiduna bil ibadati fiha. Dia kata para tabi'in daripada ahli Syam seperti Khalid bin Ma'dan, seperti Makhul, seperti Luqman bin Amir, mereka semua membesarkan dan bersungguh-sungguh ibadat dalam bulan Sya'ban, dalam malam nisfu Sya'ban. Dia sebut 3 nama. Siapa dia? Khalid bin Ma'dan. Yang kedua, dia sebut Makhul. Yang ketiga, dia sebut Luqman bin Amir. Mereka ni semua, mai bulan nisfu Sya'ban, mereka akan memuliakan dan bersungguh-sungguh beribadat padanya. Dia kata, apa dia? Dia kata, falamma ishtahara dhalik anhum fil buldan, ikhtalafa an-nasu fi dhalik. Bila 3 orang ni menghidupkan malam nisfu Sya'ban macam ni, masyhur di keliling dunia, faminhum man qabalahu man qabilahu wa wafaqahum ala ta'zimuha, lakin aktsara an-nas min ahli al-Hijaz ankaru dhalik wa qalu dhalika kulluhu bid'ah. Dia kata bila 3 orang ni punya amalan terkenal dah, nisfu Sya'ban depa suka buat hebat-hebat ni, ada orang suka dengan mereka buat macam mana mereka. Tapi orang-orang belah Hijaz ni, belah Mekah, Madinah ni, orang-orang belah sana ni semua kata amalan ni amalan bid'ah. Dia tak suka. Baik. Dia kata wal haq. Ini anda tengok. Dia berkenaan dengan apa? Nisfu Sya'ban. Dia kata wal haq. Dia kata sebenarnya annal mu'min إذا اشتغل في ذلك الليلة خاصة بأنواع العبادات من الصلاة وتلاوة وذكر ودعاء يجوز ولا يكره. Sebenarnya kalau satu orang nak sibukkan diri dia dengan satu ibadat seperti semayang, seperti baca Quran, zikir, doa, tak salah. Masuk malam nisfu Sya'ban, lagi 2 minggu nak masuk Ramadan, dia prepare seorang-seorang dia jaga diri dia. Aku Quran daripada Allah nak perkemah supaya Ramadan aku bersedia. Dia seorang-seorang buat lagu tu, dia kata tak salah apa. Siapa nak kata salah? Tengok nak, ini orang, ini kitab, dia yang sabitkan adanya nisfu Sya'ban. Lepas tu dia kata, ini kitab kata, dia kata wa ammal ijtima' fiha fil masajid wal jawami' lis salah an-nafi'ah bil jama'ah al-kathirah kama huwa mu'tada fi zamanina fayakrah. Wa hadzal qaul al-Auza'i imam ahlu Syam wa alimuhum wa faqihuhum. Tapi dia kata yang duk pi buat ibadat berhimpun ramai-ramai dalam masjid ataupun tempat-tempat lapang tang mana, lepas tu pi semayang nisfu Sya'ban ramai-ramai, lepas tu duk pi zikir ramai-ramai, baca ramai-ramai, macam duk jadi zaman kita ni, zaman dia lah. Dia kata benda ni ditegah. Dia sebut kalau tak tegah haram pun tegah makruh. Maksudnya bukan yang baca Quran tu ditegah,
Bukannya semayang tu ditegak, tapi menjadikan itu sebagai cara sambut secara jamaah, itu ditegak. Kita hanya disuruh buat benda ni macam mana? Seorang-seorang. Pasal apa? Riwayat tu semua daif. Tak boleh kita masyhur pada orang. Buat seorang-seorang di rumah. Kata Imam Al-Auza'i, seorang alim dan faqih daripada daripada bumi Syam, dia kata benda ni semua jangan buat ramai-ramai. Tempat kita buat seorang ke buat ramai? Jangan jawab. Benda ni tak boleh jawab. 3, 2, 4 mandatory, kerja berat. Fikir aja, kita ajak orang fikir. Lepas tu dia kata wa kadza israj as-suruj al-kathirah fil masjid. Dia kata ada lagi sambut ni pi pasang lampu bukan-bukan dalam masjid. Dia kata apa dia? Semua ni idha'atul mal wa tabdhir haram binasil Quran. Benda ni semua masuk di dalam idha'atul mal, mensia-siakan harta. Benda ni mubazir, haram dengan nas Quran. Bukan haram baca Quran. Tu bukan salah baca Quran. Bacalah di rumah seorang-seorang. Tak apa lagi. Yang saya syok nak baca ni apa dia? Dia kata sepatah. Bagi seorang imam, penguasa, kalau ada orang wakaf duit, nah, sepenuh ni 10 Syaban ni awak tolonglah belanja ke apa ke. Dia kata jangan guna duit itu seperti mana dia wasiat. Guna kebajikan yang lain. Sebab apa? Sebab benda ni tak ada sabit. Baik, dia kata lagi sepatah. Li'annal fuqaha, para fuqaha kata, ada lagi orang wa i'tiqadu anna dhalika qurbatun min ada orang kata kita pergi berkumpul, mereka beriktikad ini semua adalah mendekatkan diri kepada Allah. Pengarang kitab Durratun Nasihin ni kata apa dia? Dia kata inilah bid'ah yang besar, wa aqbah as-sayyi'at. Inilah keburukan. Sayyi'at kan keburukan. Bukan baca Quran tu buruk, bukan berdoa tu buruk. Apabila kita upacara. Ini dia kata begitu, ikhwan. Sebab dia kata apa dia? Ada orang sampai nak sembahyang sunat ni 10 Syaban berjemaah. Dia kata sedangkan kita tahu sembahyang sunat berjemaah ni, yang pertama tarawih, yang kedua minta hujan, yang ketiga gerhana. Jenis sembahyang sunat lah. Itu saja berjemaah. Lain tak ada jemaah. Lain semua paling afdal buat senari-senari. Balik di rumah lepas maghrib, balik ke rumah buat, dia kata tak apa. Ini saya nak cerita. Dia kata kerana amalan ini tidak dijumpa fi asri sahabah ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in wa tabi'in rahimahumullah. Tak dijumpa amalan macam ni pada zaman Nabi, zaman sahabat dan zaman Nabi. Bal innama zahara ba'dal mi'ata rabi'ah minal hijrah. Bahkan amalan ini timbul setelah 400 tahun hijrah. Macam mana dia boleh timbul? Ini saya nak cerita ni. Riyadhus Salihin baru baca sikit lah. Pasal dia ada kaitan tak? Dia ada kaitan. Macam mana benda ni boleh timbul setelah 400 hijrah? Dia kata, boleh Pak Mik? Dia kata wa asluha ma dzakarahu al-Imam Turtusi. Dia kata benda ni asal usul dia ada dicerita oleh satu imam nama Imam Turtusi. Itu saya tak tahu barai betul tak betul. Dia tanya Ustaz lah, jumpa Ustaz lah, tanya ni mamak tu berbarai Turtusi, betul tak? Tak tahu nak eja ni nak bukan bahasa Arab, ni bahasa Andalus. Toro Towaw Sinia. Terjanji bunyi sudah. Dia bunyi. Ustaz lah kata hang berbarai aku terpening kepala. Tak apalah. Saya punya bacaan Imam Turtusi. Siapa dia Imam Turtusi ni, ikhwan? Dia satu alim faqih dalam mazhab Imam Malik. Dia ni ada cerita panjang pasal dia. Macam mana perjalanan dia ke Mesir, macam mana orang rancang nak bunuh dia, bagaimana kerajaan Syiah tangkap dia, buh dalam penjara dia. Penjara dia tu pula bukan penjara jail, masjid. Masjid tu tempat orang sembahyang, tapi satu hari imam pemimpin bubuh dia dalam tu, lepas tu kosongkan masjid tu. Dia dengan anak murid dia duduk.
Pasal apa? Dia penegak sunnah, penghancur bid'ah di Mesir ketika kerajaan apa? Al-Ubaidillah ni Fatimiyah ni berkuasa, Syiah. Yang apa? Yang gulat ni, yang melampau. Syiah apa itu? Rafidah. Dia ni nama dia Imam Abu Bakar Muhammad bin Walid bin Khalaf bin Sulaiman bin Ayyub Al-Fihri Al-Andalusi At-Tusi. Dia beranak pada tahun 451 Hijrah, dia mati 522 Hijrah. Dia seorang faqih dalam mazhab Imam Malik. Dia ni, dia cerita. Maknanya dia cerita antara tahun 451 Hijrah sampai dia nak mati tu, 520 Hijrah. Time tu dia cerita. Bukan baru cerita. Dia cerita. Apa dia kata? Dia kata anna rajulan qadima Baitul Maqdis. Dia kata cerita ni berlaku pada tahun 448 Hijrah. Kata Imam Turtusi ni, pada tahun 448 Hijrah ada satu orang masuk ke Baitul Maqdis dalam bulan Sya'ban. Kebetulan dia masuk nisfu Sya'ban. Bila dia masuk, apa dia buat? Faqama yusalli lailatan nisfu min Sya'ban fil Masjid Al-Aqsa. Dia masuk, mungkin dia tu nampak jauh macam orang alim lah. Dia masuk dalam Masjid Al-Aqsa, dia pergi semayang. Bila dia semayang, orang ramai ni mula mai belakang dia. Satu orang jadi makmum, jadi 2 orang, jadi 3 orang, sampai jadi ramai. Kebetulan pula lepas tengok-tengok nisfu Sya'ban. Lepas malam nisfu Sya'ban semua dah berlalu, dah nak masuk Ramadan, dia tak ada di Baitul Maqdis, dia balik negeri dia. Tahun berikutnya dia mai pula, dia macam nak sambut Ramadan di Baitul Maqdis macam tu. Bila dia masuk, orang ingat, orang kata, oi, dia ni itu sudah aku bacaan dia sedap. Macam tu punya duk mai. Orang buat. Kata Imam Turtusi, masa benda ni duk berjalan, waqad dhammaha al-ulama min a'yani dhalikal munkar. Dia kata masa benda ni duk berjalan, ulama-ulama semua duk bagi tahu, jangan buat macam ni, tapi benda tu dia kata dah jadi satu benda yang tak boleh nak kata apa dah. Wasarafu bi annaha bid'atun qabihatun mustamilatun 'alal munkarat. Fa'ala hadha yanbaghi lil 'ajuz min taghyir zalikal munkarat alla yahduru al-jama'at fi tilka lailah bal yusalli fi baiti. Dia kata benda ni jadi bila ikhwan? 448 Hijrah. Siapa cerita? Imam Turtusi. Dia bukan berlaku zaman Nabi, dia berlaku di bumi Baitul Maqdis. Sampai satu masa amalan di sini telah dilihat oleh negeri keliling dan dia menjadi satu amalan. Tak ada zaman sahabat, tak ada zaman Nabi. Kata kata di sini pengarang kitab kita ni kata, dia kata sepatutnya orang alim, orang yang terkenal dengan wara', orang yang terkenal dengan ilmu, orang terkenal dengan zuhud, sepatutnya orang yang terkenal benda macam ni, fa innal wajib alaihi alla yahduru fil masjid syahidun fihi hadhil munkarat. Jangan sekali-kali orang alim, orang zuhud, mereka keluar pergi ke masjid pada malam nisfu Sya'ban. Takut dengan mereka keluar, masyarakat yang jahil akan menganggap keluar mereka itu kepada ianya amalan nisfu Sya'ban. Terutama dia tegur ni yang duduk zaman dia lah, bukan zaman kita ni. Antum bayang kita duduk baca Yasin 3 kali, tiba-tiba antum pergi ke satu surau, tengok saya duduk bersila sekali. Orang tengok kan antum main mengaji jadi belah dua. Alamak, dia tak panggil ustaz, dah je. Hari tu dia kata lagu mana, hari ni dia kata macam mana. Lepas tu masyarakat yang ada pula tengok antum tengok saya ada, antum balik. Masyarakat bila jumpa antum, masyarakat kata apa? Hampa bukan mengaji kat dia kah? Hampa mengaji kat dia, dia sendiri duduk, pasal apa hampa tak duduk? Akan jadi kami semua sepakat di kampung Pening Lalat. Dia akan jadi macam tu.
Dia akan jadi macam tu. Orang alim yang tahu benda tu tak ada zaman Nabi, jangan cuba menghadiri. Bukan pasal baca Quran salah. Dah, baca Quran tak salah. Bukan pasal baca doa salah. Baca doa tak salah. Maka siapa yang merasakan nisfu Sya'ban itu ada kelebihan, eloklah dia duduk di rumah dia, dia menggiatkan ibadat di rumah dia. Jangan buat satu amalan berhimpun yang tidak sabit daripada sahabat dan Nabi. Dia kata sepatah ikhwan, dia kata apa kat sini? Dia kata bila terjadi benda macam ni, dia kata lam yuthbit fi qiyamiha syai'un 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabi fa'ala hadha yujibu 'ala kulli muslim fi hadzal zaman ay yahdhar. Benda ni tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat, maka seeloknya satu orang jaga diri dia, berhati-hati, jangan terlibat. Baik, apa yang saya nak kata ikhwan, siapa yang ada kitab ni Duratun Nasihin, dia boleh baca yang Arab, boleh baca yang terjemahan Melayu pun ada. Yang saya nak bagi tahu, tukar buku bukan pada malam nisfu Sya'ban, dia pada malam Lailatul Qadar. Sabit daripada surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan. Baik, kita berhimpun pada malam nisfu Sya'ban. Siapa yang mula-mula menjayakan benda itu? Menurut Imam Tusi, dia kata benda ni berlaku pada tahun 448 Hijrah, bermula di bumi Baitul Maqdis oleh satu rajul yang sangat majhul, satu orang yang tak dikenali. Macam mana amalan tu boleh mai? Baik, yang kedua ikhwan, pengalaman saya di Iraq, malam nisfu Sya'ban ni sangat-sangat dijaga oleh Syiah. Kenapa ikhwan? Kerana mereka beriktikad pada malam nisfu Sya'ban lahirnya Imam Mahdi. Kelahiran Imam Mahdi bermula pada malam nisfu Sya'ban. Pasal itu antum akan tengok dia jaga sangat malam ni. Di sisi imam-imam sunnah, Imam Turtusi, ini imam sunnah, dia mazhab Imam Malik. Dia kata apa? Di sisi imam-imam sunnah, fuqaha-fuqaha mazhab, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mengihyakan nisfu Sya'ban dengan cara macam tu. Kalau kita rasa nisfu Sya'ban itu dah dekat dengan Ramadan, kita giat cara sendiri. Dia secara infradi, dia bukan secara jama'i. Maka dalam masyarakat kita, dia tanya awak salah. Yang ni saya kata tak ada jawapan. Ada benda yang kita tak boleh jawab ikhwan. Bila orang tanya, awak tak boleh lah, awak baca Yasin pun masuk neraka? Tak apalah, dia buat dengan muka-muka. Tak apa, tak salah. Tapi ingat jawapan Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini dicerita oleh Syekh Nasaruddin Albani dalam buku dia. Apa Sa'id bin Musayyab jawab? Kamu tidak akan masuk neraka kerana salat, tapi kamu akan diazab kerana tidak sama dengan Rasulullah. Tak ada siapa boleh kata saya baca Quran 3 kali masuk neraka. Siapa berani kata? Tak ada. Tetapi di hari akhirat, ayat tadi kata falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi. Hati-hati orang yang bertentangan dengan cara Nabi. Sebab Nabi dihantar untuk dicontohi. Kalau semua boleh bikin cara sendiri, maka penghantaran seorang Rasul tak penting mana ikhwan. Tak penting mana. Jadi ini kita katakan asal usul itu perlu tahu. Syiah sangat jaga malam nisfu Sya'ban pasal malam itu malam lahirnya Imam Mahdi. Rajul daripada bumi Baitul Maqdis ini, dia buat sendiri amalan dia itu. Dia pun mungkin tak suruh orang ikut. Orang ikut. Maka satu benda yang Ustaz Abu Talib ajak saya semalam. Bukan semalam, petang kemarin. Copy paste. Paste ke paste? Paste. Copy paste. Kalau copyright, lain kan? Hak cipta. Ini bukan hak cipta. Apa? Ni apa? Tiru. Tiru jangan. Satu orang aja kita kena tiru dalam dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu je. Kalau Rasulullah buat dalam bentuk ibadah,
bertungkuh lumut lah kita nak buat. Kalau kita mengaji, asal usul tak bertemu dengan Nabi, dengan rela hati, dengan suka hati, dengan lapang dada, cuba belajar menerima. Jangan rasa ibadat itu kurang kalau Rasulullah tak buat. Kalau nak berdoa pada Allah, berdoalah. Ikhwan, Masya Allah, ikhwatul iman, kita belajar di dalam hadis, kita kan? Kita suka baca doa kan? Tapi antum tahu apa perkataan Abdullah bin Umar? Apa perkataan Abdullah bin Umar? Dalam hadis Abi Daud, hadis yang sahih. Abdullah bin Umar kata, aku nak cerita pada hampa satu benda tentang Nabi. Ada satu doa kata dia, aku tengok Nabi ni, petang Nabi baca, pagi Nabi baca, Nabi baca tiap-tiap hari, masuk pagi Nabi baca, masuk petang Nabi baca, Isnin, Selasa sampai Isnin, dalam seminggu Nabi baca, sebulan Nabi baca, dalam tahun-tahun Nabi baca, sampai baginda wafat. Baginda tak pernah tinggal doa. Kata Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, aku tengok sendiri, aku nak bagi tahu dekat hampa, Nabi tak pernah tinggal doa ni. Doa yang sepakat kesahihan dia. Bila masuk waktu pagi, masuk waktu petang, Nabi akan memohon kepada Allah. Nabi kata, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Nabi kata, ya Allah, aku minta kepada hang sihat di dunia dan akhirat. Afiyah ni selamat lah. Bagi aku sihat ya Allah, bagi aku selamat dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, bagilah kepada aku keampunan ya Allah, kemaafan, kesihatan pada agamaku, duniaku, keluargaku dan harta bendaku. Nabi baca. Kata dia, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aurat aku ini ya Allah. Benda aib yang orang tak perlu tahu, tapi dia aib, hang tolong tutup ya Allah. Wa amin rawati, kau amankanlah aku daripada semua ketakutan aku. Banyak benda kita takut, amankan. Allahumma hfazni min yadayya. Ya Allah, kau peliharalah aku daripada arah depan aku, wa min khalfi, belakang aku, wa min yamini, daripada kanan aku, wa an shimali, daripada kiri aku, wa min fawqi, daripada arah atas aku, wa a'udzu bi'azamatik an ughtala min tahti. Aku minta kepada, aku berlindung kepada engkau dengan kebesaran yang kau miliki, supaya daripada arah bawah ni tak bawa celaka dalam hidup aku. Kata Abdullah bin Umar, Nabi tak pernah tinggal doa ni pagi dan petang sampai baginda wafat. Dan baginda kata pula sepatah. Bila baginda baca doa ni dalam hadis Tirmizi, Nabi kata sepatah. Nabi kata, sallallahu al-afwa wal afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan min al-afiyah. Nabi kata, mintalah kepada Allah dua benda, al-af wal afiyah. Minta keampunan, minta keselamatan. Nabi kata, sesungguhnya satu orang, setelah Allah bagi iman pada dia, maka benda yang kedua baik setelah iman adalah keselamatan dunia dan akhirat. Ini doa yang Nabi baca tak tinggal-tinggal. Kan? Dan maksudnya nak baca doa apa pun, hak dia lah nak baca. Tapi ini doa Nabi baca tak tinggal-tinggal. Nabi tak khususkan pada bulan Muharram, Nabi tak khususkan pada malam nisfu Sya'ban, Nabi tak khususkan pada awal tahun, akhir tahun, tapi Nabi baca tiap-tiap hari. Soalan dia timbul satu aja ikhwan, yang Nabi baca tiap-tiap hari ini kita baca tak? Itu je timbul. Tak salah kita kata nak baca doa nisfu Sya'ban ke, nak baca doa Muharram ke, bacalah. Tapi kita duk baca yang tu, yang Nabi baca tiap-tiap hari. Tak tinggal dia dalam hidup dia. Kadang-kadang tak apa pun, tak tahu pun ada. Ibnu Umar kata, kami tak akan tinggal doa-doa yang macam ni. Apa satu ikhwan, Riyadhus Salihin ni kita baca, dia nak cerita kat kita. Nak cerita apa? 9, 30, 40, cerita apa? Dia cerita takat tu lah. Jadi pelajaran kita dapat malam ni apa dia?
kenyataan daripada agama kita, kelebihan Al-Qadar itu wujud. Yang kedua, kita belajar satu benda, apa yang ada pada malam Al-Qadar. Penulisan itu berlaku dalam hayat kita. Yang ketiga, kita belajar apa? Kita belajar satu polisi. Selagi Allah tak bagi tahu, Nabi tak bagi tahu, kita mustahil akan tahu. Dan kalau kita tahu satu benda agama bukan daripada polisi yang betul, ketahuilah yang kita tahu itu satu benda yang perlu kita ragukan. Sebab polisi agama, wahyu daripada Quran, daripada sunnah. Yang memahami wahyu adalah angkatan ummah yang pertama, para sahabat radhiyallahu anhum. Mesti melalui jalan itu. Ini pelajaran kita pada malam ini. Yang ketiga, ikhwan, kita belajar malam ni apa dia? Kelebihan yang ada pada malam nisfu Sya'ban telah disalahartikan dengan kelebihan pada malam Lailatul Qadar. Tidak ada riwayat yang sahih pada menyatakan malam nisfu Sya'ban bertukarnya buku. Tidak ada. Yang keempat, kita belajar pada malam ni, ikhwan, bahawa macam mana asal usul terjadinya pengagungan kepada malam nisfu Sya'ban. Satu benda yang kita terima, benda itu tidak berasal daripada Nabi dan sahabat. Cukup. Itulah maklumat yang paling penting. Kalau ada orang nak baca Quran, ada orang nak baca doa nisfu Sya'ban, kita kata tak salah. Bukan kata nisfu Sya'ban, nisfu Rejab pun tak apa, nisfu apa pun bacalah. Pasal apa? Doa ni tak salah. Tetapi apabila kita mencipta cara berdoa, seperti kata Imam Ibn Hajar Haythami dalam kitab dia Fatwa Al-Kubra, al-aslu sunnah. Banyak benda orang buat, usul asal dia sunnah. Wal kaifiyatu bid'ah. Tapi caranya itu jadi bid'ah. Jadi ikhwan, pasal itu kita ikhwan bukan saja nak ilmu, tapi kita juga nak tahu ada adat kita buat ni mai daripada mana. Kita nak tahu juga. Itu yang kita belajar pada malam ni. Adapun hadis berikutnya itu, dia akan cerita dengan kita ikhwan macam mana berlakunya Al-Qadar. Kelebihan hadis pula mengesahkan Al-Qadar, nak tunggu dia pada malam bila, dan ada doa yang diperuntukkan oleh Nabi kepada Aisyah. Nak baca apa Al-Qadar? Nak baca Subhana Malikil Ma'bud ke? Nak baca apa? Pada malam Al-Qadar yang 10 tu nak buat apa? Nak buat tasbih ke? Nak buat apa? Diperuntukkan satu ibadat oleh Nabi SAW. Kita akan tengok. Yang tu semua saya janji kita perhabis bulan depan. Kan? Cuma malam ni nak bagi tahu beza aja. Sedikit kita punya sejarah tentang Al-Qadar dengan nisfu Sya'ban ada bertukar sikit. Dan saya ingat guru-guru nanti sebut tidak ada satu pun hadis yang sahih tentang kelebihan nisfu Sya'ban. Tak ada. Itu perkataan masyayikh kita. Para syuyukh kita dia akan sebut benda itu. Tak ada. Tapi nak beribadat secara solo, silakan. Macam buku kita kata, tak boleh halang. Perbanyakkan doa, perbanyakkan zikir. Secara solo, silakan. Tapi secara jama'i, ini memerlukan petunjuk daripada Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam, ikhwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.